Okey, baik. So, kita sambung lagi pembelajaran kita. Sebelum ni, minggu lepas, cikgu terpaksa rekod sebagaimana oleh cikgu guna hantar isu cikgu untuk vaksin. Cikgu rekod sampailah habis untuk subtopik yang kedua kan. Okey, electromagnetic induction. So yang berkaitan dengan Lenz law ni yang cikgu sentuh kelas sebelum ini. So kita recall balik berkaitan dengan Lenz law. Okey. So berkaitan dengan Lenz law, cikgu kita main soal jawab sebab kan oleh kamu dah belajar kan, lepas kan. So harapnya kamu fahamlah apa yang cikgu rekod tu. Okey, baik, sekejap. Baik, berkaitan dengan Lenz law, cikgu terangkan minggu lepas berkaitan dengan Lenz law, kita boleh kaitkan dengan kisah apa? Semua? Percintaan. Okey, percintaan. Di mana kalau kita duduk dekat-dekat, apa akan terjadi? Respon? Kisah percintaan. Dia gaduh. Gaduh-gaduh. Kalau duduk jauh-jauh, apa akan jadi? Dia rindu. Dia rindu antara satu sama lain. So, Lenz law ni kita boleh kaitkan macam tu lah. Contohnya, nak bagi kamu senang ingat lah. Okay. Lenz law ni di mana kisah percintaan. Di mana apabila solenoid tersebut, kita dekatkan dengan magnet. Contohnya, yang ini pole dia soft. Tak payah nak tengok dekat bahagian dalam teks pun. Tengok pada skrin cikgu sahaja. Ini solenoid, ini magnet. Katakanlah yang ini adalah soft. Cikgu dekatkan. Ini soft ini soft, ini knock, soft knock. Cikgu dekatkan dengan solenoid. Apa jadi kepada pole untuk solenoid ni? Tolong respon. Tukar jadi soft. Okey, yang ini akan jadi soft. Okey. Soft bertemu soft, apa akan berlaku? Repel. Dia akan repel. Okey. So kisah percintaan di mana bila kita duduk dekat-dekat, dia suka bergaduh. So suka renggang antara satu sama lain. So bila kita dekatkan, kutub antara kedua-duanya, pole kedua-duanya akan jadi sama. So sebab tu dia akan repel. So bila dia repel, okey, dia dah tak nak kan, yang solenoid ni tak nak dia repel, so kita tariklah dia. Bila kita tarik, apa akan terjadi kepada pole dekat bahagian sini untuk solenoid? Bila kita tarik, dia tukar jadi north. Okey, dia tukar jadi north. Okey. Dia tukar jadi north bermaksud bila kita tarik, dia akan ada force yang attract kembali. Okey. So itu adalah fenomena untuk Lenz law. Di mana dia bertentangan. Bila kita nak dekatkan dia tak nak dekat. Dia nak jauh. Bila kita jauhkan dia nak dekat balik. Okey. Sebab itu maksud untuk Lenz law dia oppose bertentangan. Okey, itu maksud bagi Lenz law. Okey, baik. Seterusnya untuk minggu lepas apabila berlakunya magnetic flux yang terpotong, okey, di mana magnet didekatkan dengan bahagian solenoid, so magnet tersebut ada magnetic field. Bila kita gerakkan akan berlaku pemotongan magnetic flux. Bila berlakunya pemotongan magnetic flux, dia akan menghasilkan apa? Respon? Bila kita gerakkan ada berlaku pemotongan magnetic flux, akan menghasilkan apa? Current, ya betul. Okey, electromagnetic induction ataupun induced current. Okey, dia akan menghasilkan current. So current tersebut macam kamu tengok kat dalam gambar rajak A, B, C, D ni. Okey, ini penghasilan untuk current dia. So minggu lepas cikgu ajar macam mana kita nak tahu arah untuk current ini. Tolong respon. Menggunakan apa dia? Konsep apa? Fleming right hand grip rule. Okey, Fleming right hand grip rules. Okey, masing-masing buat tangan kanan kamu. Kita akan guna yang grip Yang menengah rendah dulu kamu belajar, yang grip ini, yang thumbs ini adalah berkaitan dengan apa? Menengah rendah dulu. Menengah rendah dulu kamu belajar. Thumbs ni adalah berkaitan dengan apa? Respon? Current. Yang grip ni berkaitan dengan apa? Flow of current. Flow of current. Kejap. Menengah rendah bukan yang ini. Okey. Magnet. Okey, ini current. Yang ini apa? Grip apa? Magnetic field. Ya betul. Okey, mendengar rendah dulu kamu belajar yang itu dan juga permulaan untuk tajuk electromagnetism ini juga kita gunakan Fleming right hand rule. Untuk yang ini kita check untuk current. Yang ini grip ini kita check untuk magnetic field. Okey, itu yang permulaan kita belajar sebelum ni. Bila kita dah masuk berkaitan dengan solenoid, okey, kita menggunakan Fleming right hand grip rules juga. Cumanya konsep dia dah berbeza. Okey, di mana kalau untuk berkaitan dengan Lenz law ni kita gunakan konsep Fleming right hand grip rules ni, thumbs sini berkaitan dengan apa? Respon? Menunjukkan apa? North. Okey, pole untuk north. Okey, pole untuk north,
Yang grid ni menunjukkan apa? Respon untuk Lenz law. Current. Current untuk current. So video yang sebelum ni cikgu tunjuk, kamu faham tak berkaitan dengan Fleming right hand grip rules ni untuk menentukan current ni? Ke nak kena terangkan balik? Tolong respon kejap. Faham. Faham kan? Okay. Yang lain okey tak? Ada seorang ni cakap faham tu, yang lain faham tak? Hello? Faham. Faham? Okey, faham okey boleh okay. Cumanya okey baik. Satu yang cikgu confuse pada minggu yang lepas iaitu berkaitan dengan galvanometer ini. Yang ini cikgu kat IB jap ini. Supposedly kalau yang macam kami ajar KBSM. Ni KSSM kamu KSSM syllabus baru. Kalau KBSM sebelum ni dalam buku teks sekalipun, kalau sebelum ni kalau untuk KBSM bila flow of current ni, katakanlah kamu tengok yang A ni flow of current ni dia pergi ke bawah, pergi ke kanan, naik atas. So suppose di galvanometer ini, kalau yang sebelum ini dia akan menunjukkan arah yang mana current tersebut bergerak. Untuk galvanometer, okey. Kalau yang ini dia akan menunjukkan ke arah sini, ini akan menunjukkan ke arah sini, ini akan menunjukkan ke arah sini. Waktu KBSM. So untuk KSSM ni, bila cikgu minta pendapat daripada guru-guru fizik yang lain, okey, yang apa dia ni yang lebih mahir berkaitan dengan elektrisiti, di mana dia menyatakan bahawa silibus KBSM tu ada kesilapan sedikit. Okey, maksudnya silibus yang lama di mana galvanometer dia tidak akan menunjukkan arah yang sama dengan arah untuk current flow. Bermaksud bila arah current flow itu bergerak ke arah kanan, galvanometer mesti oppose. Maksudnya mesti berlawanan dengan arah untuk apa dia ni current yang bergerak. So untuk yang KSSM yang baru ini dia, yang guru yang mahir itulah dia bagi tahu bahawa dia punya arah tersebut bertentangan. Bermaksud kalau dia bergerak ke bahagian kanan, galvanometer akan menunjukkan ke arah kiri. So cikgu pun baru belajar berkaitan dengan benda ni. Oh, baru tahu bahawa silibus yang lama tersebut dia salah konsepnya. Yang baru ini adalah yang paling tepat sekali untuk menunjukkan arah direct ataupun direction bagi galvanometer. So kalau dalam soalan nanti kamu tetapkan dulu dia punya arah dia. Contohnya untuk yang bahagian A ni katakanlah kamu gunakan Fleming right hand grip rules di mana north bahagian kanan. Ni north ke kanan. So thumbs kamu ke bahagian kanan. Lepas tu kamu grip kan. Kamu tengok sendiri tangan kamu bila grip. So jari kamu dia akan menunjukkan ke arah bawah. So arah bawah supposedly current tersebut bergerak bahagian wire ni ke arah bawah. So bila ke arah bawah barulah kamu akan memastikan bahawa current tersebut bergerak daripada kanan ke kiri ke kanan. So kalau untuk gambar rajah ini dia bergerak daripada kanan ke kiri, naik atas, turun bawah, turun bawah, turun bawah, turun bawah sampailah ke bahagian kiri, pusing ke bahagian sini. Okey. Soalan akan selalu tanya, apakah direction untuk galvanometer ini? Okey. So bila kamu dah tetapkan yang ini daripada kanan pergi ke bahagian kiri, bermaksud untuk KSSM dia dah tukar yang paling tepat sekali di mana galvanometer dia akan menunjukkan oppose daripada current tersebut bergerak. So bila current tersebut bergerak ke kanan, kamu akan lukis direction untuk galvanometer ke kanan ke kiri? Respon? Kalau current menunjukkan ke arah kanan, galvanometer kamu akan lukis ke kanan ke ataupun ke kiri? Ke? Hello? Kiri. Ke kiri, oppose. Dia bertentangan. Sama je ni lah ke kiri. Kalau current itu ke kiri, kamu akan lukis galvanometer tersebut ke kanan. Okey, selalunya dalam soalan dia akan tinggalkan galvanometer ini kosong direction dia supaya kamu boleh lukis direction dia ke arah mana. So tolong ingat arah galvanometer dengan arah current tersebut bergerak dia oppose. Dia bertentangan di antara satu sama lain. Okey. Baik. So yang ini juga dah terangkan berkaitan dengan kalau kita sebut tentang generator, bermaksud kita akan menghasilkan apa? Sebelum ni dalam kelas sebelum, dalam video sebelum cikgu rekod sebelum ni, kalau kamu tengok perkataan generator, ni current generator, bermaksud dia akan menghasilkan apa? Generator. Respon?
Generate. Dia akan menghasilkan apa? Current. Current. Okey, dia akan menghasilkan current. Kita akan gunakan Fleming left hand rule ke Fleming right hand rule untuk konsep generator. Respon? Fleming left ke Fleming right untuk generator? Respon? Right. Right. Okey, right. Di mana yang ada adalah force dan juga magnetic field, yang kita nak cari adalah current. Okey. So bila kamu tengok perkataan generator saja, terus gunakan berkaitan dengan Fleming right hand rule. Okey. Sekiranya nak menghasilkan force, barulah kita akan gunakan Fleming left hand rule. Okey. Okey, habis untuk berkaitan dengan electromagnetic induction. Okey. So kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu subtopik 4.3 transformer. Okey. Baik. Working principle of a simple transformer. Sebelum tu cikgu nak tanya dulu, transformer ni saya tak pasti mendengar rendah dulu, ada pernah sentuh tak tentang transformer? Ke kamu pernah ada dengar tentang transformer tak? Pernah respon? Ada dalam RBT. Oh, RBT dah belajar. Senang lah itu. Transformer ni apa? Apa yang kamu faham tentang transformer? Dia nak kurangkan dia punya voltage. Nak kurangkan saja ke? Nak kurangkan dia punya ataupun naikkan voltage. Okey. So itu sajalah function transformer. Sekejap je lah kelas kita hari ni. Okey, cikgu nak sentuh tentang transformer ni betul habis kelas kita hari ni ya. Yang tajuk yang seterusnya elektronik, nanti kita akan sambung next class. Okey, so transformer kamu dah belajar dah. Di mana transformer ini function dia adalah untuk kita menaikkan voltage ataupun kita akan mengurangkan voltage. Itu function untuk transformer. Okey. So dua jenis transformer iaitu step down dan juga step up. Mengurangkan step down. Okey, step down. Step up meningkatkan voltage. Okay, itu saja. Di mana kalau kamu tengok dekat bahagian step down, selalunya step down transformer akan digunakan di dalam mobile phone charger. Mobile phone charger kamu kat kepala charger tersebut untuk mobile phone. Okay, dalam tersebut ada transformer di mana bila kamu connectkan dengan bahagian plug, bahagian rumah, dia akan mengurangkan voltage. Maksudnya voltage daripada luar yang masuk ke bahagian dalam rumah kamu tinggi. Bila nak masuk untuk pergi ke bahagian phone, dia mesti rendahkan voltage tersebut. Sebab mobile phone bila kamu nak charge, voltage yang diperlukan adalah dalam keadaan yang rendah saja, tak boleh tinggi-tinggi. So sebab itu dekat bahagian kepala untuk plug bagi mobile phone, dia akan letakkan transformer step down ke step up. Respon untuk mobile phone? Step down. Down, dia akan mengurangkan voltage. Bila dah kurangkan voltage, dia akan alurkan kepada phone kamu. Tak adalah phone kamu tu terlebih voltage. Bahaya kalau sesuatu gadget ataupun sesuatu electrical appliance yang di mana kita berikan capacity untuk voltage dia lebih daripada apa yang diperlukan. Sebab tu dah kita perlukan kepada transformer untuk kita turunkan ataupun kita naikkan. Okey, baik. Seterusnya kalau untuk microwave oven, sama juga dekat bahagian plug rumah kamu tersebut, dia dah supplykan voltage. Kemudian voltage tersebut kalau kita nak supplykan ke bahagian microwave oven, dia tak compatible. Maksudnya dia tidak tak kena dengan dia punya voltage untuk kita hasilkan heat. Okey, untuk microwave kan. So di dalam microwave tersebut dia akan ada transformer di mana step up transformer. So bila voltage daripada rumah tersebut masuk ke bahagian plug untuk bahagian microwave, dia akan meningkatkan voltage tersebut untuk memastikan bahawa heat akan dapat dihasilkan untuk bahagian microwave. Okay. So dalam microwave dia menggunakan step up, untuk mobile phone dia menggunakan step down. Okay, baik. To get information on the working principle of simple transformer, ini sepatutnya kita akan lakukan eksperimen. So tak dapat buat eksperimen, so kita tengok sajalah. Kita letakkan soft iron core dekat bahagian tengah-tengah. Ada primary circuit, ada secondary circuit. Okay, primary circuit ni selalunya voltage dia sama ada tinggi ataupun rendah. Bila kita connectkan dengan bahagian secondary circuit dengan bantuan soft iron core ini, kita dapat menurunkan voltage ataupun dapat meningkatkan voltage. Okay.
Jadi secara visualnya, kalau untuk diagram, kamu boleh tengok figure 4.32, structure of a simple transformer. Okay. Di mana kita ada soft iron core. Soft iron core ni sebagai jambatan je lah. Penghubung di antara primary dengan secondary. Okay, primary dengan secondary. Okay, so soft iron core. Seterusnya dekat bahagian, contohnya dalam gambar ni, bahagian kiri ini adalah primary core. Bahagian kanan ini adalah secondary core. Kamu dah belajar dalam RBT, so cikgu nak tanya sikit lah. Untuk gambar rajah ni, step up ke step down? Respon. Kalau gambar rajah ni, kamu nak belajar RBT dulu kan? Ini step up ke step down? Ini dia meningkatkan voltage ke dia mengurangkan voltage dalam gambar rajah ni? Dia meningkatkan. Meningkatkan. Syahir kata meningkatkan. Macam mana kamu boleh tahu, Syahir? Dia meningkatkan voltage? Sebab primary coil dia lagi sikit daripada secondary coil. Okay, good. Kita tengok coil kat sini. Coil kat bahagian primary ni ada 1, 2, 3. So, primary coil ni ada 3 saja. Kalau untuk secondary coil ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 secondary coil. Okay. So, secondary coil lagi banyak daripada primary coil. Kalau untuk kita nak tahu bahawa itu adalah step up ataupun step down, kita tengok pada coil ini. So coil secondary lebih banyak daripada primary, bermaksud dia meningkatkan. Sebab coil tersebut meningkat daripada 3 jadi 6. Kalau dia menurun, dia akan jadi step down. Okay, so ini adalah gambar untuk step up transformer. Okay, so macam dalam gambar dalam ni. Okay, sebelum itu primary coil. Primary coil, dia punya simbolnya adalah NP. Kalau ingat, N ni number of turning of coil. N, number of turning of coil lah. So diringkaskan N. NP, P itu stand for primary coil. Secondary coil. Secondary coil and S. Kamu tengok simbol N ini saja, ini adalah berkaitan dengan coil, secondary coil. Okay, number of turn dia. Kalau primary coil NP, kalau secondary coil, number of turn untuk secondary coil adalah NS. Okay. So kalau cikgu tanya NP ni katakanlah 6, NS ni 3. Step up ke step down? Respon. NP ni 6. Ya betul? Step down. Step down. Ya betul. Okay. Secondary dia makin kurangan. So dia step down. Kalau macam dalam gambar ini di mana NP dia adalah NP dalam gambar ni, NP dia 3, NS dia 6. So sebab itulah dia step up, dia meningkat. Okay. Coil dia makin meningkat. Okay, baik. Senang kan, kamu dah pernah belajar dulu. Kita teruskan lagi. Primary circuit, AC power supply produce an alternating current in a primary coil. Okay. So untuk transformer, syarat untuk kita laksanakan transformer di mana kita providekan voltage, dia mestilah dalam keadaan alternate current. Okay. Di mana arus ulang-alik. Kalau direct current dia kita tak akan dapat menghasilkan transformer. Maksudnya dia perlu kepada arus ulang-alik. Arus tersebut dia dalam dua hala. Maksudnya dekat bahagian sini boleh jadi positif, dekat bahagian sini juga boleh jadi negatif, bahagian sini jadi positif, bahagian sini juga boleh jadi negatif. Okay. Dia berpusing. So ke bahagian sini, lepas tu dia patah balik. Dia mestilah AC. Selalu dalam soalan, current apa yang kita akan gunakan untuk penghasilan bagi transformer? Current apa yang digunakan? Adalah contoh-contoh jawapan, ada yang DC, ada yang AC. So tolong jawab berkaitan dengan AC. Okay. So untuk transformer dia perlukan kepada arus ulang-alik. Baru dia boleh menghasilkan magnetic flux yang efisien. Bila magnetic flux terhasil, so dia boleh pindahkan daripada
primary coil ini kepada secondary coil menggunakan alternate current. Okay. So untuk transformer menggunakan alternate current, process current produce an alternating current in the primary coil. The alternating current produce a magnetic field that change in the magnetic end direction. So bila terhasilnya alternate current tersebut mengalir dekat bahagian coil ni pergi ke bahagian soft iron core, so dia akan menghasilkan magnetic field lah. Macam kita belajar sebelum ini, pertembungan magnetic field antara magnet dan juga penghasilan magnetic field untuk current akan menghasilkan ketepuk field. Okay. Penghasilan pertembungan di antara magnetic field kedua-dua itu. Okay. So sama juga macam ni. So itu konsep elektromagnet lah. Okay. So seterusnya, the magnetic flux from the primary coil is linked to the secondary coil through the soft iron core. So bila pertembungan di antara magnetic field dekat bahagian coil, okay, dengan bahagian laminated soft iron core ini, okay, pertembungan magnetic field tersebut dia akan menghasilkan pemotongan magnetic flux yang berlaku di bahagian soft iron core ini. Okay. Kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar ini, primary core, nampak tak yang warna biru ni? Bulatan warna biru ni. Ini adalah berkaitan dengan magnetic field yang terhasil dekat bahagian coil. Yang warna merah ini magnetic field yang terhasil dekat bahagian laminated soft iron core. Okay. So pertembungan tersebut dia akan ada magnetic flux yang terpotong. Bila terpotongnya magnetic flux akan terhasilnya apa? Tolong respon. Current. Okay, current. So current tersebut dia boleh dipindahkan daripada coil yang primary ini kepada secondary coil. Okay, dia boleh dipindahkan disebabkan oleh pemotongan magnetic flux berlaku. Tapi syarat dia macam mana nak menghasilkan pemotongan magnetic flux, kita kena on dahululah alternate current. Bila on alternate current pergi ke bahagian laminated soft iron core ini, barulah terhasilnya pertembungan di antara magnetic flux, magnetic field. Okay. So pertembungan tersebut akan menghasilkan pemotongan magnetic flux. Pemotongan magnetic flux akan menghasilkan current akan dipindahkan ke bahagian secondary coil. Okay. Current akan dipindahkan. Baik, so bila dapat menghasilkan current, the changing magnetic field induce an alternating voltage across the secondary coil. So daripada tersebut dia menghasilkan current juga kita boleh kaitkan dengan voltage. Okay. Disebabkan oleh formula Ohm's law, V is equal to IR. Okay. Bila penghasilan current berlaku, voltage juga terhasil. Tapi kalau kamu tengok voltage dengan current ni, dia sebenarnya adalah benda yang kita boleh kaitkan dua benda yang sama, iaitu pergerakan elektron. Pergerakan elektron di mana siapa boleh bagi tahu cikgu apa formula untuk current? I is equal to yang ada kaitan dengan charge elektron. Kamu dah belajar dah kan? Tajuk elektrik sebelum ni kan? Apa formula untuk current? Hello? Tak ingat dah. I is equal to Q. Apa siapa yang cakap tadi tu? Tahu. Apa dia? I is equal to Q charge. Q over T. Q over T. Okay. So apakah yang dimaksudkan dengan current? Rate flow of charge. Dia ada kaitan dengan charge Q. Dia ada kaitan dengan time. Rate flow of charge. Okay, voltage. Apa formula untuk voltage? Dalam apa tajuk elektrik dulu kamu belajar tentang voltage. Hello. Best, tak ingat dah. V is equal to E over Q. apa namanya? E over Q. ya, bagus. E over Q. E ni adalah apa? E adalah energy. Nampak? Ada Q kat sini. Charge. Okay? Tenaga yang diperlukan untuk menghantar charge tersebut. So, kalau kamu tengok voltage dengan current, kedua-duanya relate dengan elektron ataupun charge Q. Okay? Sebab itulah yang kita belajar sekarang ni, kita nak tingkatkan voltage ataupun tingkatkan current. Dalam transformer kita selalu sebut berkaitan dengan voltage, betul lah?
sama ada kita nak tingkatkan voltage ataupun kita nak kurangkan voltage. Kenapa tak sebut nak tingkatkan current ataupun nak kurangkan current? Okey, disebabkan oleh dia lebih tepat untuk voltage di mana kita nak, macam dalam circuit sebelum ni kamu belajar, voltage ini adalah untuk kita tahu penghantaran elektron daripada satu tempat A ni kepada satu tempat B ni. Okey, so tenaga yang diperlukan untuk menghantar elektron daripada satu tempat ke bahagian satu tempat. So lebih tepat lagi voltage yang kita akan gunakan untuk transformer, di mana kita nak tahu nilai untuk elektron tersebut, dia tenaga yang diperlukan untuk menghantar elektron tersebut daripada satu tempat ke bahagian satu tempat. So kita tak gunakan current. Cumanya current dengan voltage tersebut dia sebenarnya relate antara satu sama lain. Di mana kalau kamu belajar tentang electromagnetic induction, penghasilan tersebut adalah penghasilan current sebenarnya. Macam kita belajar tadi, magnetic flux terpotong kan. Dan cikgu tanya pada kamu, bila magnetic flux terpotong, apa yang akan terhasil? Jawab balik. Magnetic flux, current yang akan terhasil. Okay. So current tersebut dia ada kaitan dengan elektron. So kenapa kita kaitkan dalam transformer berkaitan dengan voltage yang akan meningkat, padahal current yang terhasil. Sebab current yang terhasil dia boleh relate dengan voltage sebenarnya, disebabkan oleh elektron ini, elektron. So elektron yang terhasil, elektron akan dihantar pada satu tempat tersebut, daripada satu tempat ke bahagian satu tempat untuk kita kirakan voltage. Okay. So jangan pening-pening, untuk transformer kita akan fokus kepada voltage. Tapi voltage dengan current sebenarnya dia relate antara satu sama lain. Sebab kedua-duanya menghantar elektron. Cumanya kalau current, kita nak kirakan flow untuk current tersebut dengan time. Masa current gerak, kita akan kira masa. Tapi kalau untuk voltage, kita akan kira tenaga daripada satu bahagian ke satu bahagian kita nak hantar untuk elektron tersebut. Okay? So tolonglah ingat. Okay, so untuk transformer kita fokus kepada voltage. Okay. So the changing magnetic field induce an alternating voltage across the secondary core. So ini adalah formula yang perlu kamu ingat. Dalam RBT ada belajar tak tentang formula ni? Tolong respon. V ni. Pernah tengok tak formula ni? Tolong respon. Dalam RBT. Tak ingat. Tak ingat. Macam pernah. Macam pernah lah, tapi tak ingat lah. Okay, baik. So, formula yang perlu kamu ingat, Vs over Vt. Secondary dibahagikan dengan primary. Voltage secondary dibahagikan voltage primary. Equal to, yang penting secondary berada di atas. Ns over Np. Secondary berada di atas, primary berada di bawah. Ini voltage. Number of turn. Okay. So ini formula untuk kita kaitkan bagi voltage dan juga number of turn. Nak relate antara satu sama lain, so ini formula dia. Dalam transformer. Dalam transformer ada secondary dan transformer ada primary. So tolonglah ingat formula ini. Sekejap lagi kita akan buat latihan. Kita akan gunakan formula ini. Ingat bahagian atas secondary, bahagian bawah primary. So tak kisahlah kamu nak tulis sini N ke, sini V ke, ataupun terbalik ke macam ni ke. Okay, tak kisah, mana-mana pun boleh. Yang penting secondary berada di atas, primary berada di bahagian bawah untuk formula yang ini. Okey, baik. Ya. Biarkan je formula ini, kita teruskan lagi ke bahagian bawah. Ideal transformer. Okay. Suatu transformer tersebut kita kena pastikan bahawa transformer tersebut dalam keadaan yang ideal lah. Ideal ni bermaksud dia tidaklah kita masukkan tenaga, contoh kita masukkan power kepada dia 100%. Okey. Kita nak pastikan bahawa dia keluarkan power tersebut juga dalam keadaan yang sama 100%. Kita tak nak ada leakage langsung. Okey. So sebab itulah kita perlukan kepada ideal transformer. Okey. Contohnya macam kat bahagian sini ada input power. Lagi cikgu pergi bawah lagi kamu akan lebih faham lah. Ini cikgu tunjuk contoh ya.
kita ada primary, kita ada secondary. So kita ada power untuk primary, kita ada power untuk secondary. Sekarang ni kita guna power pula sebab kalau dalam ideal transformer kita akan gunakan berkaitan dengan power. Kejap lagi cikgu akan sentuh berkaitan dengan power ni. Sekejap sabar. Okey, katakanlah kita providekan dekat bahagian sini power dia 100 watt. Power watt. Okey, providekan kat sini 100 watt. So kalau nak pastikan bahawa ini adalah transformer yang ideal, okey, yang paling terbaik, ideal ideal ni yang paling terbaik okey. Pasangan yang paling ideal, pasangan yang paling terbaik bagi kamu. Okay. So ideal untuk bahagian transformer ni bermaksud bahawa power yang kita provide kan, output maksudnya dikeluarkan juga powernya adalah nilai yang sama. Okey, nilai yang sama ideal. Okey. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dia tak boleh jadi mula-mula kamu letakkan providekan 100 watt, tiba-tiba jadi 150 watt. Lebih lagi daripada kapasiti yang diperlukan. Patutnya 100 je, 50 pula lebih. Ini tak bagus, tak ideal. Ataupun kurang. Input power dia 100 watt, tiba-tiba dia jadi 80 watt. Dia kurang 20 watt. Ini juga kita tak boleh senaraikan dia sebagai ideal transformer. Dia mestilah dalam keadaan yang kita beri benda nilai tersebut, kita keluarkan juga nilai tersebut. Okey. Baik. Pergi bawah sikit. Okey. Cikgu nak tanya kepada kamu lah. Efisiensi pernah belajar tak? Tolong respon je, ada pernah dengar perkataan efisiensi tak? Tak pernah. Oh, tak pernah dengar efisiensi. Okey. So efisiensi ini ada kaitan dengan kita nak tahu bahawa idealnya sesuatu transformer tersebut, okey. So kita akan gunakan rumus bagi efisiensi. Efisiensi ni contohnya cikgu bagi contoh macam mana cikgu? Okey, kereta. Kereta tersebut nak bergerak kan. Okey. Nak bergerakkan kereta kamu perlu isi minyak, betul? Okay. Katakanlah kamu isi minyak, kita gunakan dalam keadaan duit lah. Okey, minyak tu katakanlah kamu isi RM50 contohnya. RM50, minyak tersebut kalau kamu bawa kereta tersebut daripada sini tu mana? Daripada Gemencih, Marsian Gemencih, kamu isi 50, dia boleh sampai ke mana kalau 50? Okay, KL contohnya. Daripada Marsian Gemencih isi RM50, boleh sampai ke KL, minyak tersebut dah jadi E dah, dah habis. Okay. So cikgu nak tanya, dalam RM50 yang kamu isi tersebut, kereta function dia kita nak menggerakkan dia kan, tayar tersebut gerak. Okay, so kereta daripada Marsian Gemencih pergi ke KL. Supposedly bila kamu isi minyak, kita nak pastikan bahawa minyak tersebut digunakan untuk tayar tersebut berputar sahaja. Okay, boleh So daripada Marsian Gemencih pergi ke KL isi RM50. Cikgu nak tanya sekarang, adakah RM50 kamu isi minyak keseluruhan RM50 kamu isi? Keseluruhan minyak tersebut digunakan hanya untuk menggerakkan tayar sahaja daripada Marsian Gemencih pergi ke KL. Tolong respon. Adakah RM50 yang kamu isi minyak tersebut digunakan, RM50 keseluruhan minyak tersebut digunakan untuk menggerakkan tayar sahaja daripada KL pergi ke bahagian apa tu di KL? Tolong respon. Kau faham tak soalan cikgu ni? Hello? Minyak. Faham, okey. Adakah RM50 yang kita isi tersebut hanyalah digunakan untuk menggerakkan tayar daripada Marsian Gemencih pergi ke KL? Tolong respon. Tak? Okey, tak. Okey, dalam RM50 kamu isi untuk kereta tersebut, kemungkinan dalam RM30 sahaja, RM30 dari minyak tersebut yang digunakan untuk menggerakkan tayar. Lagi RM20 hilang mana? Tolong respon. Aircon. Okey, aircon, good, bagus. Aircon, lagi? Radio, aircon. Lepas tu lagi apa? Kamu apa dia ni? Bagi signal.
bagi signal, lepas tu bunyi daripada kereta sebut bunyi enjin, ditukarkan kepada sound energy. Okay, so daripada RM50 yang kamu isi minyak tersebut, tak semestinya kesemua RM50 itu digunakan untuk menggerakkan tayar. So cikgu nak tanya, ideal tak kita gunakan minyak tersebut untuk pergerakan kereta daripada Emerson Kemencih pergi ke KL? Ideal tak? Isi 50, diguna 30 je. Ideal tak? Tak. Ya, itulah yang dinamakan sebagai tidak ideal. Bermaksud RM50 kita isi, suppose RM50 tu, kereta function dia untuk kita gerakkan dia pergi ke KL contohnya. Maksudnya kita nakkan kinetik tu saja, pergerakan tu saja. Tetapi sebenarnya daripada RM50 yang kita isi tu, hanya RM30 saja yang digunakan untuk kinetik. Selebihnya RM20 hilang dari segi benda-benda yang lain. So supposedly itu dia nampak macam tak ideal lah. Sebab 20% hilang. Bukan 20%, RM20 hilang daripada RM50 tersebut. Okay. So sama juga yang macam transformer ini. Di mana bila kita providekan, tadi cikgu bagi contoh 100, so kita nakkan balik keluarnya 100. Kalau kurang, tak bagus. Lebih sangat pun, tak bagus. Dia mesti cukup-cukup saja. So, untuk output dengan input power, contohnya. Kalau output power tadi, cikgu letakkan 100 watt. Input power tadi pun, input power 100 watt, sorry. Input power 100 watt. Lepas tu kita keluar pun 100 watt. So, bila kita masukkan dalam formula ini, last kali kita akan dapat berapa persen? Kalau respon? Ni. 100%. 100 bagi 100, 1 darab dengan 100, 100%. Bermaksud kalau 100% dia ideal. Ideal. Maksudnya transformer tersebut dia menggunakan power yang se-efficient yang mungkin. Okay. Okay. So kalau kita providekan 100 input dia, tapi yang output dia hanya 70 watt sahaja. So tolong kirakan berapa persen? 70. Input kita letakkan 100 watt, kita bagi 100 watt. Tapi yang dikeluarkan untuk power bagi output dia 70 watt sahaja. So berapa persen? 70%. 70%. Bermaksud 70% sahaja power yang digunakan bila dikeluarkan. Okey? 30% lagi dia hilang. Sepatutnya kita providekan 100%. Okey? Dan 100 watt. Okey, 70% 70 watt saja yang digunakan. So 30 lagi hilang. So dia jadi tak ideal lah. So 70% saja yang digunakan untuk power tersebut. Okey, so ini tidak ideal. Nak ideal mestilah 100%. Okey. Okay, transformer does not experience. Nowadays there are transformer with very high efficiency up to 99%. So untuk transformer yang ada sekarang ini, efisiensi dia sangatlah tinggi. Okay, di mana dia boleh mencapai sehingga 99%. Okay, so an ideal transformer is a transformer that does not experience any loss of energy. Dia tak hilang pun tenaga. Dan efisiensinya adalah 100%. Bermaksudnya dia tak hilang langsung tenaga. Betul contoh macam kereta tadi lah. Suppose kalau kita isi RM50 minyak tersebut digunakan RM50 untuk menggerakkan tayar kereta saja. Sebab itu purpose kita. Maksudnya itu adalah tujuan utama kita nak menggerakkan tayar tersebut daripada Emerson Kemencih pergi kepada KL. Okay? So kalau daripada RM50 itu hanya guna RM30 saja, bermaksud bahawa ada tenaga yang hilang dari segi benda-benda yang lain. Macam kamu cakap tadi, radio lah, dia punya apa dia ni, aircon lah. Okay. Okay. So itu tidak ideal lah. Sama juga macam ni lah. Okay. Okay, therefore output power is equal to input power. So ini baru kita masuk kenapa dia gunakan power. So power sebab apa digunakan? Sebab formula untuk power. Apa formula untuk power kamu belajar sebelum ini? Dalam tajuk electricity, P is equal to apa?
VI. Ya, ada kat sini kan. Familiar kan. P is equal to VI. PVI. Okay. Voltage darab dengan current. Okay. So dalam transformer, kita akan kaitkan dengan voltage, kita akan kaitkan dengan current. Macam kita bincang tadi, kalau untuk transformer dia ada voltage dan juga dia menghasilkan induced current, so ada kaitan antara voltage, ada kaitan dengan current. So sebab itulah kita boleh relatekan dengan power. Output power bahagian input power di mana P is equal to VI. So power ini kita boleh masukkan formula dia VI. VI. Output power, input power. Cikgu nak tanya, input power ni, V apa yang kita nak masukkan? V primary ke V secondary penuh respon? VI ni. Untuk transformer? V primary. Sebab input permulaan. V primary, I secondary ke primary respon? Secondary. Input power. Input. Bila kita nak masuk primary ke secondary, I primary jugalah. Semuanya datang daripada primary untuk yang input. Permulaan primary Kalau output, okay, yang kita keluarkan. So VP ke VS? Respon output. Hello. S. S. I? S ke IT? Sama S. Sama S. Okay, so VI bahagian VI, output kita masukkan yang berkaitan dengan secondary, input kita masukkan berkaitan dengan primary. Sebab apa? Sebab transformer permulaan primary circuit, pengakhiran output dia secondary circuit. So sebab itulah kita akan masukkan berkaitan dengan secondary untuk output, primary untuk input. Sebab apa kita masukkan VI? Sebabkan oleh formula untuk power. Power is equal to VI. Okay. So dalam formula untuk efficiency, kita akan gunakan power sebenarnya. Output power bahagian input power. So, dalam transformer, kamu belajar apa tadi? Electromagnetism mana ada kaitan dengan power? Ingat balik tentang electricity. Power, P is equal to VI. Oh, V kita ada belajar dalam apa dia ni? Electromagnetism. I pun kita ada belajar. So sebab itulah dia masukkan formula untuk efficiency adalah output power bagi dengan input power. Sebab daripada power tersebut kamu akan dapat VI. Voltage darab dengan current. Okay. Okay, baik, seterusnya. Way to increase the efficiency of a transformer. So sekarang ni kamu ada dua formula. Formula yang pertama yang ini. Formula yang kedua adalah yang ini, tolong ingat. Satu formula berkaitan dengan number of turn dan juga voltage. Satu lagi berkaitan dengan efficiency. Okay, ideal transformer. Okay. Way to increase the efficiency of a transformer. Okay. So kalau kamu tengok kat sini, bagaimanakah boleh terjadi transformer tersebut tak ideal disebabkan oleh energy loss. Energy loss ni disebabkan oleh apa? Kamu boleh tengok dalam table ini, cause of energy loss, resistance, eddy current, hysteresis, leakage of magnetic flux. Okay, ini adalah contoh-contoh bagaimana sesuatu transformer tersebut dia tidak ideal yang menyebabkan boleh berlakunya tenaga yang hilang. Okay, bila kamu kira-kira untuk efisiensi ni dia tak dapat 100%. So dia tak ideal lah. Maksud sebab apa dia tak ideal? Sebab energy dia loss. Sebabkan apa dia loss? Okey, sebabkan semua benda ni. Contohnya. Okey, kalau dalam kereta tadi contohnya apa? Kamu pasang aircon, kamu pasang radio, disebabkan oleh ada bunyi-bunyi heat yang terhasil dekat bahagian enjin kereta tersebut. So itu penyumbang kepada tenaga yang hilang. Okey. So sama juga yang macam ini. So, yang pertama resistance of coil. So ada rintangan dari segi coil tersebut. The primary and secondary coil consist of wire that are very long. Okay. When a current flow which have resistance, heating the wire occurs. Heating of the wire cause the heat energy to release to the surrounding. So untuk yang pertama resistance untuk coil tersebut wire dia panjang. Dah pernah belajar sebelum ni, kalau wire lagi panjang, resistance makin bertambah ke makin kurang? Respon?
wire panjang, resistor makin bertambah. bertambah. Ya, betul. Resistor akan makin bertambah. So, bila kita gunakan wire yang panjang, dia akan menyebabkan rintangan yang tinggi. Bila rintangan yang tinggi, dia akan menghasilkan heat. Okey, dia akan menghasilkan heating ni. Heating ni akan menyebabkan dia akan hilang tenaga. Kamu belajar tentang apa yang kita panggil sebagai konsep tenaga, principle of conservation of energy. Dia menyatakan apa? Tolong respon. Prinsip keabadian tenaga. Energi tak boleh Energi tak boleh musnah ataupun dibuat. musnah ataupun dicipta, dia hanya boleh apa Syahid? Dia hanya boleh Ditukarkan. dipindahkan, okey, ditukarkan. Okey. Prinsip keabadian tenaga. So kalau kamu tengok dekat bahagian sini, patutnya tenaga, okey, tenaga tu kita boleh relate dengan power lah sebenarnya. Okey. Tenaga tersebut dia boleh ditukarkan, tenaga tersebut sepatutnya kalau sini 100%, di sini juga 100%. Tapi kenapa tenaga tersebut dia hilang? Dia hilang disebabkan oleh dia bertukar kepada tenaga yang lain. Supposedly tenaga dia hanyalah dalam bentuk electricity sahaja, tenaga elektrik tukar kepada tenaga elektrik. Okey. Tapi disebabkan oleh ada resistance, tenaga elektrik tersebut akan bertukar kepada tenaga apa? Tolong respon. Heat energy. Heat energy, ya betul. Sebab itulah tenaga dia hilang. Supposedly kita nak elektrik, transformer primary tu elektrik, pergi kepada elektrik, dia tukar kepada elektrik. Okay. Tapi disebabkan oleh ada resistance, elektrik ada certain yang tukar jadi heat. Hanya elektrik sedikit saja yang masuk dekat secondary. So tak ideal lah transformer tu. Okay. So kebanyakannya yang berlaku transformer tu tak ideal disebabkan oleh heat yang terhasil. Sama juga macam eddy current ni. Eddy current ni pun sama, cumanya resistor ni disebabkan oleh wire yang panjang. Kalau eddy current ni, dia changing of magnetic field. Pertukaran untuk magnetic field yang terhasil sebab ada pemotongan magnetic flux yang berlaku dekat bahagian soft iron core tersebut. Okay. So penukaran untuk magnetic field tersebut yang menyebabkan akan menghasilkan heat. Okay. Hot iron core release heat. Okay. Dia akan memanaskan iron core tersebut. So kalau kita gunakan iron core, ada penukaran untuk magnetic field, eddy current akan terhasil. Ingat, eddy current tu terhasil disebabkan oleh apa? Pemindahan untuk magnetic field tersebut. Pemindahan untuk magnetic field akan menyebabkan eddy current akan terhasil. Eddy current ini dia bukan macam current yang biasa. Supposedly kalau pemotongan magnetic flux, changing of magnetic field, okay, dia akan menghasilkan induced current. Induced current memang itu adalah yang paling ideal, maksudnya current, fully current. Tapi kalau eddy current, dia datang dengan satu package sekali. Satu current, satu lagi adalah heat. Sebab itulah iron core tersebut akan jadi panas. So bila kamu dengar eddy je, bila kamu dengar arus eddy, okay, eddy current, bermaksud eddy tersebut dia merujuk kepada satu benda current yang menghasilkan heat. Okay, dia current yang menghasilkan heat. Sebenarnya eddy current ni ada bagus dia. Tapi untuk transformer ni bagus tak eddy current? Tolong respon. Eddy current ni bagus tak untuk transformer? Tak. Okey, tak bagus. Tapi eddy current ni ada yang bagus untuk aplikasi yang lain. Kejap lagi kita akan belajar. Okey, baik. Seterusnya, hysteresis. Okey. Eddy current tadi changing of magnetic field yang menghasilkan heat. Okey, tolong ingat. Hysteresis pula. Hysteresis ni adalah apa? Iron core is magnetized and demagnetized. Kalau kamu tengok dekat bahagian gambar rajah ini, okey. Iron core, soft iron core ini dia akan menjadi magnet seketika, tiba-tiba dia tak jadi magnet. Dia jadi magnet seketika, dia tak jadi magnet. Okey. So dia akan magnetize dan juga demagnetize. Dalam berkaitan dengan magnetize dan juga demagnetize, hysteresis boleh terhasil. Apa nama dia? Hysteresis. Bukan histeria, hysteresis. Dia ada kaitan dengan demagnetize dengan magnetize. Okey, kita baca satu-satu. So the iron core is magnetized and demagnetized continuously by the changing magnetic field. Okay. The energy supply for the magnetization is not fully recovered during demagnetize. So bagaimana hysteresis ni boleh terhasil? Disebabkan oleh daripada dia demagnetize tak jadi magnet. Soft iron core ini
bila kita providekan magnetic field, dia akan kejap jadi magnet, kejap tak jadi magnet, kejap jadi magnet, kejap jadi magnet, sebabkan oleh current tersebut flow. Bila dah habis flow, dia akan demagnetize balik lah. Lepas tu dia flow balik, dia akan magnetize balik. So kejap jadi magnet, kejap tak jadi magnet. Okay. So proses daripada yang demagnetize tak jadi magnet, nak bertukar menjadi magnet balik, dia perlukan tenaga. Tenaga tersebut bila tak sampai kepada amount untuk menjadi magnet yang sebenar, sebab itulah hysteresis akan berlaku. Okey. Yang di mana hysteresis ni juga dia akan menyebabkan heat terhasil. So bila demagnetize dan juga magnetize, dia perlukan kepada tenaga yang mencukupi sebenarnya. Kalau tenaga tersebut tak cukup, dia akan heat up. Dia akan menghasilkan heat. So kalau kamu rasa panas tersebut, oh maksudnya proses untuk magnetize dengan demagnetize tersebut dia tidak berlaku secara fluent. Okey. Tak berlaku secara smooth. Okey. Energi yang di provide tersebut tak cukup. Okey. So fenomena apa yang berlaku? Hysteresis. So tolong ingat, kalau hysteresis sahaja ingat magnetize dan juga demagnetize. Kalau eddy current ingat berkaitan dengan apa? Respon? Eddy current ingat berkaitan dengan apa? Hello. Changing of magnetic field. Ya, betul. Changing magnetic field. Pertukaran magnetic field. Kalau hysteresis, magnetize dan juga demagnetize. Kalau resistant, kita gunakan wire yang panjang. Ketiga-tiga ini sama aja menghasilkan heat. So dalam transformer jangan kamu pening-pening. Energy loss tersebut disebabkan oleh apa? Heat, haba. Okay? Tapi dia ada fenomena-fenomena, dia resistant, eddy current, hysteresis. Dan satu lagi leakage of the magnetic flux. Okay, macam ni, kalau untuk leakage, maksudnya leakage adalah apa dia? Leakage dalam bahasa Melayu apa? Leakage tembus lagi. Bocor. Okey. So magnetic flux tersebut dia bocor. Magnetic flux tersebut sepatutnya dipotong dan magnetic flux tersebut adalah magnetic field line daripada satu space kepada satu space. So kalau dia bocor, bermaksud pemotongan magnetic flux tersebut tidak akan berlaku secara fluent. Okay. The magnetic flux produced the primary current is not fully linked to the secondary coil. Okay. Maksudnya untuk pemotongan magnetic flux tersebut dia tak link daripada primary kepada secondary. Supposedly kalau daripada primary mesti link dengan secondary untuk magnetic flux ni supaya voltage daripada yang permulaan boleh transfer kepada voltage yang secondary. Okey. So kalau dia tak link di antara satu sama lain, bermaksud ada leakage untuk magnetic flux, kebocoran di bahagian magnetic flux. Okey. So macam mana cara nak reducekan berkaitan dengan energy loss ini adalah cara-cara dia. Resistant, so kita akan gunakan use thicker copper wire so that the resistance of coil is smaller. Makin kita tingkatkan ketebalan untuk copper wire tersebut, okay, dia akan mengurangkan resistance. Wire, makin panjang wire, resistance makin bertambah. Okay, kita dah memang tak boleh elak lah kita guna wire yang panjang. Okay, sebab kita nak lilit dekat bahagian soft iron core tu. So macam mana cara kita nak kurangkan resistor dia? Kita tebalkan wire tersebut, kita tebalkan. Bila kita tebalkan, resistor makin bertambah ke makin kurang? Respon? Tebalkan wire? Berkurang. Okey, resistor makin kurang. So cara dia kita tebalkan wire. Okey, untuk eddy current. Tadi eddy current disebabkan oleh apa tadi? Changing apa? Eddy current. Okey, magnetic field. Okey. So cara nak way to reduce energy loss adalah kita gunakan laminated iron core. Okey. Sebab sebelum ini kita gunakan iron core yang biasa sahaja. Iron core sahaja. Okey. Di mana changing of magnetic field tersebut dia akan menghasilkan heat. So bila kita gunakan laminated soft iron core ataupun soft iron core, laminated dia. Okey. Laminated tersebut, changing tersebut dia akan mengurangkan penghasilan untuk heat. So iron core, jenis iron core tersebut memainkan peranan untuk penghasilan eddy current yang makin berkurangan. Kalau kita guna iron core yang biasa sahaja, eddy current itu akan meningkat. So heat akan terhasil. Tapi kalau kita gunakan laminated iron core, dia akan kurangkan eddy current, so heat tersebut akan kuranglah terhasil. Baik, hysteresis. Hysteresis berkaitan dengan apa tadi?
Respon hysteresis tadi Magnetize. magnetize dan demagnetize. Okay. Pertukaran tersebut yang energi tak cukup akan menghasilkan heat. So macam mana kita nak atasi dia? Use soft iron core as a core. So tadi kita gunakan laminated iron core untuk eddy current. Kalau untuk hysteresis kita akan gunakan soft iron core. Okay. Kalau yang sebelum ini hysteresis ni dia hanya gunakan iron core sahaja. Dia ada beza antara kita gunakan iron core, teras iron, dengan kita gunakan teras iron lembut, soft iron core. So dia punya material dia berbeza. So bila kita gunakan soft iron core, proses demagnetize dengan magnetize tersebut, energi yang ditransferkan tersebut di dalam keadaan yang cukup. Okay, untuk dijadikan sebagai magnetize dan juga demagnetize. Okay. Seterusnya, leakage of magnetic flux. The secondary coil is wound on the primary coil so that all the magnetic flux produced by the primary current will pass through the secondary coil. Untuk bahagian leakage untuk magnetic flux tersebut, selalunya primary dengan secondary ni tak link antara satu sama lain. So macam mana cara kita buat? Wire daripada secondary dan juga primary ni kita akan lilitkan sekali. Okay? Bermaksud bahawa ada wire yang connectkan di antara secondary dan juga primary. Okay? Bila berlaku begitu, maksudnya kita dapat mengurangkan leakage untuk magnetic flux. Okay? Secondary is wound on the primary coil. Okay? So daripada secondary itu kita akan lilitkan sedikit supaya dia akan boleh connectkan daripada primary ke bahagian secondary. Okay? Untuk mengurangkan leakage untuk magnetic flux. Dan tolong ingat, energy loss kesemua ini dia akan menyebabkan heat. Okay? So heat tersebut yang menyebabkan energy loss. Okay, ini yang cikgu beritahu pada kamu tadi. Daripada kesemua energy loss ni, ada serta-serta contohnya macam eddy current dari cikgu cakap, current yang terhasil sekali dengan heat. So sebenarnya current yang terhasil dengan heat ni sebenarnya ada yang bagusnya. Okay, bagusnya untuk apa? Induction cooker. Kalau induction cooker, kalau kamu tengok, dia menggunakan current. Okay, current tersebut dia akan menggunakan konsep elektromagnet. Cumanya current untuk bahagian masak ni, current tersebut perlulah menghasilkan tenaga apa. Daripada tenaga current boleh tukar menjadi tenaga apa? Supposedly. Respon? Tenaga current, tenaga elektrik, dia akan sepatutnya kalau untuk induction cooker ni kita nak tukarkan kepada tenaga apa? Respon? Tenaga heat. Betul. So dekat bahagian base of fan ini, bila current tersebut terhasil ataupun kalau untuk eddy current, changing untuk magnetic field lah. Changing untuk magnetic field terhasil, dia akan contact dengan bahagian base of fan ini yang akan menyebabkan ada certain current yang terhasil. Current tersebut dia akan datang bersama-sama dengan heat. Apa yang kita namakan sebagai current yang datang bersama-sama dengan heat? Eddy current. Eddy current. Okay. So eddy current ni bagus untuk berkaitan dengan induction cooker. Di mana current yang terhasil dia datang bersama-sama dengan heat. So kita boleh masak lah. Okay. Menggunakan dapur elektrik ni. Okay, menggunakan elektrik tersebut akan menghasilkan eddy current, so bahagian fan ini akan jadi panas. Okay, so eddy current ni ada bagus dia. Dia tak bagus untuk transformer, tapi dia bagus untuk induction cooker. Okay, use of transformer in the daily life. Transformer dia ada step down dan juga step up. So step down ni benda-benda electrical appliance yang menggunakan voltage yang rendah. Okay, notebook, photocopy machine, welding machine, step down. Okay. Kalau step up, dia selalunya menggunakan voltage yang tinggi. Microwave, okay, defibrillator, X-ray machine. So ini adalah contoh untuk step down dan juga step up transformer. Okay. Okay. Habis untuk berkaitan dengan transformer. So untuk transformer, kamu kena ingat formula untuk V dan juga N ini. Lepas tu efficiency. Seterusnya untuk transformer yang ideal, sebab apa dia tak jadi ideal? Disebabkan oleh energy loss. Kamu kena ingat berkaitan dengan sebab-sebab
fenomena yang berlaku untuk energy loss tersebut, macam mana cara kita atasi dia. Okay. Ini adalah contoh-contoh untuk yang energy loss yang terhasil. So dia bagus untuk aplikasi yang lain. Dan juga contoh-contoh untuk aplikasi bagi step down dan juga step up transformer. Baik. Last, kita try jawab soalan. Okay. Transformer is connected to 240 volt. 240 volt. Ini adalah primary ke secondary voltage? Tolong respon. Primary voltage. Okay, VP. Power supply 27 watt. Ini adalah apa? Power untuk apa? Ni kamu tengok dalam gambar ni. Output power. Ya, betul. Output power. P output. Okay, P output. Good. Seterusnya at a voltage 18 volt. Ini adalah voltage untuk apa? Respon. Ini dekat bahagian sini. Voltage untuk apa? Hello. VS. VS secondary. Okay, good. Okay, voltage secondary. Ini primary, ini secondary. Ini input power, ini output power. Okay. Untuk equipment assume. Okay. Assume the transformer is ideal. Okay, dia dah bagi tahu dah. Assume transformer tu ideal. Apa maksud transformer tu ideal? Bermaksud efficiency dia berapa persen? 100%. Ya, betul. 100%. Bermaksud bahawa kalau 100%, kalau kita masukkan formula P output bahagian P input darab 100. Ni cikgu nak bagi kamu faham sikit. Kalau dalam efisiensi katakanlah dia punya ideal 100%. So P output tadi berapa? 27 watt P output dia 27 watt. Berapa P input? Kau respon? What Ya, 27 juga. Ya, betul. Sebab tu dia katakan ideal. Ideal 100%. Okey, kita try jawab. Calculate the number of turn of the primary coil. Kita nak tahu number of turn untuk primary coil. Okey, NS ada kat sini. Okey, formula apa nak guna untuk yang first ni? A ni. Tolong respon. Okey, untuk A. Formula apa? Nak cari number of turn N. So nak guna formula apa? Tadi ada dua formula saja dalam transformer yang kita belajar. Tolong bagi tahu. VS over BP Okay, good. VS over BP. Lagi? dengan NS over NP. Good. NS over NP. Okay, VS. VS berapa? Tadi kita dah letakkan dulu kat bahagian information ni. So VS itu berapa? Nilai? 18. Good. 18. VP berapa? 240. Good. 240. Good. And dia nak cuba kat number of turn primary coil. Okay. NS berapa? Ada dekat atas ni NS. Cari dekat sini. Berapa? NS? Number of turn untuk secondary? Hello? 60. 60 ni 60 NS ni 60. Okey, tolong tekan kalkulator dapat berapa MP? Masukkan semua 18 bahagi dengan 240 MP bawa ni atas, yang kamu dah calculate tu bawa ke bawah. 60 bahagi dengan yang kamu dah total up iaitu. Dengan pantasnya tekan kalkulator. Berapa? 800. 800. Ada unit tak? Number of turn ada unit tak? Tak ada. Tak ada. Good. Okay, dia 800 saja. Kita tengok jawapan betul tak 800. Okay, good. 800 nampak sini 800 Okay, good. Betul 800. So menggunakan formula ini cikgu padam balik. Okay, habis untuk yang A.
Okay, seterusnya kita pergi kepada yang B. Calculate the current in the secondary circuit. B. Calculate the current. Okay. So kalau nak calculate current, sekarang ni kita nak guna formula apa? Nak calculate current. Belum respon? Tadi dua formula, satu formula yang efficiency ini, satu lagi formula VS over VP NS over NP. Okay, ada dua formula ni je yang kamu tahu. Ni dengan ni. Okay, so untuk yang B ni, daripada dua formula ni, mana satu yang kita boleh nak cari untuk current I? Respon. Tadi cikgu tunjuk tadi, apa dia? Berkaitan dengan apa? Oh, senyap. Habis. Tak tahu pun. Current, hello. Formula? Apa dia? Kumar? Apa dia? VS, V secondary darab dengan I secondary sama dengan V primary darab dengan I primary. V secondary, V secondary, I secondary over V primary bagi dengan I primary. Sama dengan Darab sama dengan 100. juga. Sama dengan. Okey. V primary S secondary S primary is equal to V secondary, mana-mana lah kamu nak tulis sama dengan apa S primary tu ni. Sorry. Ya. V dengan N. V primary, N primary, V secondary, N secondary. Okay. So kita samakan kedua-dua. Dekat I ke cikgu? Apa N pula ni? I kan? I. VI. I primary. I secondary. Okay, so cikgu nak tanya sikit, Omar dia bagi tahu formula ni, VI dengan VPI, P, VS, IS. VI ni adalah formula untuk apa, Omar? Power. Power, ya betul. So P yang primary ni P input lah. P input sama dengan P output. Sebab apa kita boleh samakan P input dengan P output? Kenapa kamu samakan kedua-dua ni? Sebab ideal. Sebab apa? Syahid? Sebab ideal. Ya, yeah, bagus. Sebab dia ideal. So ni yang cikgu tunjuk tadi tu. Ni 27, ni 27. So supposedly sama je lah dia punya ni. Ni 27. Nilai keseluruhannya bila kamu dah darabkan 27 watt. Ini pun 27 watt. So dia nak cari calculate dia nak current in the secondary circuit. So current in the secondary ni I ni kita nak cari. VS ni, VS ada tak? VS nilai ada berapa? 18. 18. VS ni 18. Yang ini yang kita nak cari. Nilai keseluruhan ini adalah 27. So kita akan buat macam ni je. 27 watt bersamaan dengan 18 voltage darab dengan IS. IS ni yang kita nak cari. So tolong tekan calculator. Dapat berapa? Ni daripada formula P is equal to VI. P ni 27 watt. 19 volt. Tekan calculator dapat berapa I tu? 1.5. Berapa? Sekali lagi tak dengar. 1.5. 1.5 unit Ampere. ampere. Ini jawapan betul ke tak? 1.5 ampere. Okay, good. 1.5 ampere. Okay, dapat betul 1.5 ampere. Okay. So bila kita katakan dia adalah ideal, bermaksud kita boleh relatekan
formula power terus je. P is equal to VI. Sebabkan oleh power untuk output dan juga power untuk input adalah sama. Output dia 27, input juga 27. Okay. So calculate the current in the primary circuit. Ini pun current in the primary circuit pula. Sekejap. Ada Milo. Tadi dapat 1.5. Okay, good. Betul. Terus. Okay, seterusnya. Calculate the current in the primary circuit. Current untuk primary circuit, so kita gunakan I, V, P, I, P is equal to power. Okay, power untuk input dia berapa? Power untuk input tadi dia juga sama dengan output, so power input berapa? 27. 27 watt. Okay, sebab dia ideal ideal. So sama 27, sini 27, sini 27 watt. VP berapa? Kat bahagian sini ada VP. VP berapa? 240. 240 watt. IP yang kita nak cari. So tolong calculator dapat berapa IP? 0.1125 Unit. ampere. Kita jawapan ke tak? 0.1125. Okey, good. Betul. Sama Okay. So itulah cara nak cari apabila statement tersebut dia bagi tahu transformer tersebut adalah ideal. Okay. Bila dia kata ideal bermaksud bahawa P out dengan P in adalah sama. So power kedua-duanya adalah sama. Bila dia minta kamu cari current, gunakan formula power PVI. P is equal to VI. Kalau kita tengok power output ke power input, kalau ideal, power output dengan input dia sama. So 27 juga. Yang B ni power dia 27, yang C ni pun power dia 27 juga. Okay. Tak susah, senang sahaja. Okay, last electrical energy transmission and distribution system. So daripada power station, dia akan ada, kita letakkan step up transformer ataupun step down transformer. Okay. So kalau kita tengok kat sini power station 20 kV. Okay. Nak hantar kepada bahagian dipanggil sebagai national grid network. Ni national grid network kalau kamu tengok dekat bahagian jelapang padi tu, dekat bahagian atas tu ada wire-wire yang menghubungkan daripada satu tempat ke satu tempat. Kamu nampak macam ada menara-menara ni kan. Itu nama sebagai national grid network. So dia akan hantar voltage, akan hantar current pergi ke bahagian substation. Daripada power station pergi kepada substation. Power station ni nak generate electricity. So bila dia nak generate electricity, dia akan dapat nilai dia 20 kV contohnya. So bila dia nak hantar ke tempat yang jauh, okay, supposedly dia akan tingkatkan voltage tersebut. So kalau tingkatkan voltage, yang ini adalah step up ke step down? Respon? Ya. Kita kena guna transformer step up ke step down untuk daripada 20 nak jadi 275? Step up. Step up. So warna merah ni step up step up. So dijadikan tingkatkan voltage supaya dia boleh hantar ke tempat yang jauh. Cuba siapa-siapa beritahu cikgu sebab apa elektrik daripada power station nak hantar kepada substation, jarak dia jauh. Sebab apa kita kena tingkatkan voltage tersebut? Resisten. Ya, bagus, resisten. Di mana bila kita tingkatkan voltage, contohnya 275 kV ni, okay, daripada 20 kV kita gunakan step up, dia jadi 275, kita nak hantar ke substation. Adakah 275 ni daripada mula kita hantar sampai ke substation dia akan jadi 275 juga? Tolong respon. Tak. Dia akan jadi makin meningkat ke makin kurang? Kurang tu. Kurang sebab apa? Resisten je. Ya, betul. Bermaksud bahawa sebab apa kita nak kena tingkatkan daripada 20 kV ni kepada 275 kV? Sebabkan oleh bila kita nak hantar daripada bahagian sini nak hantar jauh, dia nak travel ni. Jauh. Wire tersebut kita gunakan panjang, jauh dia nak hantar. So kita kena tingkatkan voltage supaya bila kita sampai kat substation tersebut, nilai untuk voltage tersebut mencukupi. Maksud kalau 275
Katakanlah nak sampai ke substation ni dia hilang 50 kV. Besar agak tu, hilang 50 kV. So 275 tolak 50, katakanlah yang sampai ke substation adalah 225 sahaja. Ya. 225 kilo yang sampai dekat substation. So yang hilangnya adalah 50 kV. Tadi yang kamu beritahu tadi sebabkan apa dia hilang, disebabkan oleh resistance. Kalau wire yang panjang dia akan menghasilkan heat. Dia akan menghasilkan rintangan, dia akan menghasilkan heat. So tenaga elektrik daripada permulaan ni dia bergerak ke bahagian sini, ada certain tenaga elektrik yang hilang, dia akan tukar kepada tenaga haba. So, sebab itulah kita kena providekan voltage yang tinggi untuk dihantar ke jarak yang jauh supaya sampai dekat substation ni dalam keadaan voltage yang mencukupi. Kalau kita hantar nilai yang sama saja, kita bimbang bahawa voltage tersebut tak cukup pun dekat bahagian sini. Okey. Okey, baik, seterusnya distribution of electricity. Sampai ke bahagian sini dia akan step down kan. Daripada 275 dia akan jadi kurang daripada 275 lah sebab step down. Lepas tu pergi ke bahagian main distribution substation, dia akan kurangkan lagi daripada 132 dia akan jadi 33. Okay, step down. Daripada 33 ni dia akan hantar kepada heavy industry. Nak hantar kepada light industry kenalah 11 kV. So daripada 33 dia akan jadi step down lagi untuk kurangkan lagi. Okay. Daripada 33 kV nak hantar kepada resident home, dia hanyalah 230 volt saja. Masuk bahagian rumah kamu 230 volt saja. So daripada 33,000 ni dia kena step down kan lagi. Untuk pastikan bahawa rumah kamu tidaklah menerima voltage yang terlalu tinggi. Okey. Sampai masuk ke dalam rumah, kamu nak guna phone. Dia akan jadi transformer step down ke step up bila kamu nak charge phone? Semua? Step down. Step down. Kamu nak panaskan lauk pakai microwave. So dia akan step up ke step down? Step up. Step up. Okay, daripada 230 masuk ke dalam rumah tersebut, ada electrical appliance yang dalamnya memang dah ada transformer yang step up, ada transformer yang step down. So dalam soalan selalunya dia akan bagi nilai ni 200 contohnya 200 kV. Lepas tu dekat sini tulis 275 kV. Tolong bagi tahu dia gunakan transformer apa. Yang ini dia kosongkan. So kamu kena bagi tahu lah sama ada dia step down ke ataupun step up. Bergantung kepada numbering ini. Okey, numbering ini ya. Di mana kalau kamu tengok dia makin naik step up. Makin menurun step down. Ada juga soalan yang dia tak bagi numbering. Dia minta kamu fikir logik. Dia bagi gambar power station, dia bagi gambar national grid network. Ni tak ada, ni pun tak ada. Lepas tu dia minta dia lukis gambar kat bahagian sini. Ini adalah transformer. Tolong bagi tahu dia step up ke step down. So tolong ingat di mana power station dia mesti kena tingkatkan voltage untuk dihantar ke tempat yang jauh kan. So sini step up. Step up sampai dekat substation, sampailah akhir semuanya step down, step down, step down, step down. Senang saja. Dekat bahagian power station ni saja kita nak step up kan. Dekat bahagian yang lain-lain ni semua step down. Okey. Kalaulah nilai ini semua dia tak bagi. Dalam soalan ada juga dia tunjukkan gambar ini. Nilai tak bagi, dia minta kamu bagi tahu. Ini adalah step down ke step up? Step down ke step up? Okey. So yang step up dia adalah daripada power station pergi kepada bahagian national grid network sahaja. Ini saja. Yang lain semua step down, step down, step down. Okey, boleh? Baik. Kita dah nak habis ha. Ingat sekejap je, punya lama je ni ya. Okey. So habis untuk electromagnetism. Okey. So, nanti next class kita akan sambung dengan elektronik. Okey. Sepanjang kita belajar ni ada yang nak tanya ke ataupun faham ke tak? Kita tengok apa yang kita belajar pada hari ini, tolong respon. Okey ke? Sorry lah cikgu ambil masa lama sikit. Okey ke? Kelas hari ni? Okey, cikgu. Okey.
Kalau okey. So nanti kita akan sambung lagi. Cumanya kejap. Dapat tengok tak ni? Yang cikgu share ni ada dapat tengok tak? Respon jap. Yang cikgu buka. Cikgu. Okey, Classroom ni. Okey. So ini adalah nama-nama yang dah hantar. 25 orang yang dah turn in, 6 orang tak turn in, tapi kita tolak Zulkifli Abdul Halim ni, kita tolak ni kawan cikgu sebenarnya. Okay, ni tolak. Yang Syazwan ni dah tak ada kan dekat kelas kamu kan. Okey, Mazli ni, Danish Rosnan, Hanan Nabila, Hazran. Tak bagi tahu apa ke cikgu pun tak hantar pun. Tak beritahu apa masalah kamu. Pun nota kamu pun tak hantar dengan tak PM cikgu pun apa benda. Ada masalah ke apa ke sebab tak hantar. So 4 orang ni, Danish Rosnan, Hanan Nabila, Hazran dengan Mazli ni. Tolong PM cikgu lepas kelas ni Okey, sebab apa yang mu tak hantar ni? Lupa, tak boleh lupa kot. Kawan lain elok je hantar. Okey yang 4 orang tu. Baik, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. So kita akan sambung pada minggu hadapan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurai. 4 orang tu tolong PM cikgu. Okey, boleh bersurai. Cikgu. Terima kasih. Okey. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Hmm.